Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita ayat yang ke 19. 18 dah belum? 18 sudah? Belum. 18 dan 19 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Okey, ayat yang ke-18 tetapi dia berkait dengan ayat yang ke-17. Ini perbandingan atau permisalan kepada orang munafik. Kita tengok ayat yang ke-17 dulu. Masaluhum. Apa maknanya? Perumpamaan hum, mereka tu orang munafik. Masali, perumpamaan alladhi, orang yang, satu orang lelaki yang istawqada, dia telah menyalakan naran, api. Ya, perbandingan seperti orang menyalakan api. Dia macam nak kepada api itu, iaitu cahaya. Dia nak kepada cahaya. Ya, tetapi bila datang cahaya, dia tolak. Ada asap ke? Ya Allah. Maaf. Yang lain okey. Kakak tukang jaga situ je kak Barulah dapat buku baru dah tak nampak nak baca pula. Ujian lah, ujian. Kita nak mengaji ni banyak ujian. Jadi yang sebelah sana sabarlah tak berapa terang Berasap pula hari ni.
Mudah-mudahan bukan sebab dosa saya lah. Okey. Seterusnya fa maka lamma tatkala adaat ia telah menerangi. Ia tu apa? Api tadi. Telah menerangi ma haulahu, dikelilingnya. Islam tu dia menerangi apa yang dikelilingnya. Apa yang berlaku? Zahaba, telah menghilangkan. Zahaballahu, oleh Allah. Maknanya Allah telah menghilangkan. Bi nurihim, bi tak payah terjemah, cahaya mereka. Maknanya Allah membuang, menghilangkan cahaya Islam itu daripada orang munafik. Wa taraka, taraka dulu, dia telah membiarkan. Dia itu siapa? Allah. Dia iaitu Allah telah membiarkan hum, mereka, fi zulumatin, dalam kegelapan, iaitu dalam dia punya hati yang penuh dengan keraguan dan sifat-sifat nifak tu Allah biarkan mereka. La yubsiruna, mereka tidak dapat melihat. Mereka tu siapa? Orang munafik. Tidak dapat melihat apa? Cahaya. Cahaya tu ialah simbol kepada Islam atau keimanan. Iaitu perbandingan itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang munafik, yang dia nak mendekati Islam, tapi sampai Islam dia orang tolak. Lalu Allah padamkan cahaya agama itu daripada mereka, dan mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebingungan. Okey, lalu di sini Allah membuat perbandingan tanpa. Biasa perbandingan, misal kata kalau nak buat perbandingan, anta, ini dalam ilmu sastra Arab, perbandingan dia adalah lebih tajam daripada bahasa biasa. Saya kata anta, ka, mana apakah harusnya? Seperti. Kalau kita nak kata, biasanya kalau bodoh dibandingkan dengan apa? Katalah lembu. Lembu lah. Kalau kita lembu orang Arab, guna juga baqar. Anda, saya kata kita nak sebut kal baqar. Awak ni macam lembu, tak boleh faham. Ini bahasa ni kasar, tajam. Kalau dia buang ka ni, dia kata anta, anta baqar. Kalau sebab anta ni mestilah lembu jantan, tak boleh baqarah. Baqarah lembu betina. Anta baqar, awak ni lembu. Mana lebih tajam? Satu ke dua? Dua, Oh, jadi tuan-tuan punya cita rasa macam orang Arab lah. Menyatakan begini adalah lebih tajam daripada begini. Dua-duanya tajam, tetapi kalau kita terus kata awak ni lembu, dia lebih tajam. Begitu juga dalam ayat kita ni, Allah tidak tak membuat perkataan ka ataupun masal. Ka maknanya mislu. Kita kata anta mislul baqar, sama juga anta kal baqar. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala terus menyatakan perkataan apa? Summun. Apa makna summun? Orang yang peka. Jadi maknanya dia tak menyatakan mereka seperti orang peka, terus menyatakan peka. Mereka peka. Yang ini lebih tajam. Dengan Allah tidak menggunakan perkataan ka. Apa makna ka? Seperti, atau mislu makna seperti. Sebenarnya dia ini isim ke fi'il ke haram? Isim.
Ya, kenapa dia bagi depan? Ya, mubtada Kenapa? Sebab dia isim. Isim yang memulakan ayat tetapi ini kena rujuk sikit lah buku sebenarnya ini khabar. Ya, mubtada dia diandaikan ni yang tak nampak. Hum summun, mereka tu macam mana kita nak terjemah mubtada khabar? Misal kata huwa. Apa makna huwa? Dia. Huwa summun. Macam mana nak terjemah mubtada khabar? Dia mubtada ataupun subjek dengan khabar dia panggil apa? Predikat khabar biasa diterjemah dengan perkataan adalah. Dia adalah orang pekat. Kalau di sini yang tak nampak ialah hum summun. Apa makna hum? Mereka itu siapa? Orang munafik itu. Summun pekat. Mereka itu adalah orang pekat, tak nak dengar kebenaran. Kebenaran dah sampai tapi tak nak dengar. Ini bahasa ini sangat kasar dan tajam. Maknanya khabar dia tak nampak. Khabar apa dia? Mubtada dia tak nampak, khabar saja nampak. Macam mana kita nak tahu? Mubtada lagi. Mubtada. Kalau kita nak tahu, rujuklah kitab. Kadang-kadang tak nampak. Kalau terjemahan dia kata apa? Terjemahan mereka. Mana ada mereka? Tak ada kan? Yang ada ialah perkataan summun. Jadi diandaikan oleh ulama tafsir yang ada perkataan hub yang diandaikan di situ di depan tapi tak nampak. Mereka iaitu orang munafik itu adalah orang pekat. Ada terjemahan terus menterjemahkan terus pekat aja kan? Jadi perkataan pekat tu tak memberi satu ayat yang sempurna. Kalau abang punya apa dia kata? Tuli. Dalam kurungan mereka. Inilah dalam kurungan ni yang tidak nampak sebab dia adalah ayat subjek dan predikat. Hum adalah mubtada, summun adalah khabar. Lepas tu perkataan apa? Bukmun. Apa makna bukmun? Bisu. Dia bagi depan ini kerana dia khabar. Khabar satu, ni khabar dua. Pertama Allah kata mereka ni pekat. Kedua Allah kata mereka ini bisu, tidak mahu menyatakan kebenaran walaupun dah tahu. Kemudian yang ketiga Allah katakan mereka ni apa? Umyun. Makna umyun? Buta. Ini jadi khabar tiga. Ada tiga perumpamaan yang Allah buat tanpa ada perkataan perumpamaan. Perumpamaan biasa nak dikata seperti mereka, sepatutnya hum kasummi. Mereka macam orang pekat. Mereka ni macam orang bisu. Mereka ni macam orang buta, tidak mahu melihat kebenaran. Tetapi ini mereka ni pekat, mereka ni bisu, mereka ni buta. Ini bahasa ni lebih tajam dalam ilmu sastra Arab. Okey. Kemudian apa perkataan dia? Fa. Apa diterjemahkan fa di situ? Maka. Semua maka. Seorang pun tak ada lalu Lalu sehingga. Ada siapa yang ada lalu kat tangan? Sehingga tak ada. Haji punya lalu. Haji punya terjemah apa? Tak ada. Kalau ni siapa buka terjemahan? Ada tak? Kalau saya ni dia buat koma je. Kalau buat koma bermakna ayat ni dah sempurna di sini kerana dia adalah mubtada khabar. Bila ada subjek predikat ayat itu sudah sempurna, maka ini ayat mula maka. Lepas tu hum ni jadi apa? Dia macam mula semula.
Dia akan jadi subjek semula mubtada. Mereka, mana khabar dia? La yubsirun. Ma makna la? La yarji'una. Sorry, la yarji'una. Okey, jadi kalau kita nak kata khabar, jumlah tu khabar. Tapi kita kena bagi tahu dulu ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Betul? Cuba jalankan fi'il mudhari'. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa yarji'u. Cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yarji'u. Huma yarji'ani. Hum. Apa makna yarji'una? Mereka kembali. Kalau la yarji'una, mereka tidak kembali. Okey? Bila kita jumpa fi'il mudhari' kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Hum tu siapa? Orang munafik. Macam mana dalam bahasa Arab disebut? Al-munafiquna. Sebab ramai. Kalau satu orang munafik disebut al-munafiqu. Boleh tanwin tak? Kenapa tak boleh tanwin? Ada alif lam. Diagram warna apa nak guna ni? Hijau. Okey, gunakan hijau. Seorang lelaki munafik disebut al-munafiqu. Dua orang lelaki munafik ataupun kalau orang-orang munafik lelaki ataupun seorang perempuan munafik al-munafiqah. Kalau dibariskan al-munafiqatu. Jangan panjangkan, nanti jadi ramai. Al-munafiqatu. Tetapi isim boleh 3 baris ya. Al-munafiqati, al-munafiqata. Okey. Kalau lulus ujian ni tuan-tuan, bagus. Okey. 2 orang munafik perempuan. Betul ataupun kalau orang-orang munafik perempuan, al-munafiqatun. Tak boleh tun. Kenapa? Sebab ada alif lam. Ni siapa tun tadi tak lulus ya. Jadi kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Sebab tu ujian yang terakhir tu nak tahu dia lulus tak. Ya. Makna kalau orang-orang munafik perempuan al-munafiqatu ataupun ti. Tak ada tin ya betul ya. Jadi dia hum ni ialah orang munafik. Okey, apa makna la yarji'una? Mereka tidak kembali. Mereka ni adalah orang munafik. Jadi kita katakan fi'il mudhari' dan fa'il tu barulah dikatakan dia apa? Khabar. Sebab mubtada' dia ialah hum. Okey, jadi kalau kita nak tahu mubtada' sepatutnya bagi apa? Bagi depan. Okey. Khabar sepatutnya bagi apa? Depan juga kan? Okey, contoh dia al-ustaz. Bagi apa ustaz? Al-ustazu bagi depan. Ustaz tu rajin. Ya? Mujtahidun, rajin. Ini betul dia bagi depan. Sebab mubtada adalah isim, khabar adalah isim. Kalau saya kata begini, al-ustazu, contohnya sudah dihafal. Tak ada modal. Fil fasli. Mana khabar? Fil fasli. Kata khabar bagi apa? Bagi depan. Macam ni tak boleh bagi depan dah.
Sebab dah diganggu oleh harf jar. Yang bagi depan tu isim saja. Okey. 3. Siapa hafal? Al-ustadu. Cuba agak-agaknya apa dalam kepala saya. Yalhabu ila panas ilal masjid. Masjidi ke masjidu? Masjid. Kenapa? Lepas harf jar, jangan lupa pelajaran tadika kita tu. Ya. Okey. Di sini mana dia punya khabar? Yalhabu. Yang ni dia berjangkit saja Yalhabu. Apa tanda dia bagi depan? Apa tanda dia khabar? Salah. Ya, dia bukan sebab bagi depan hanya isim. Yang ini fi'il. Kita kena bongkarkan dia dulu. Fi'il apa ni? Mudhari'. Jangan ikut saya tu. Fi'il mudhari' kena cari apa? Fa'il dulu. Fa'il dia siapa? Huwa. Dia tu siapa? Al-ustaz. Dia, iaitu ustaz tu pergi ke masjid. Jadi makna setelah kita bongkarkan fi'il mudhari' dan fa'ilnya, barulah kita kata dia khabar. Ni berbeza, bukan sebab dia bagi depan. Ini fi'il mudhari' ni bagi depan sebab dia tidak diganggu oleh haraf nasab ataupun haraf jazam. Kalau ada haraf nasab, misal kata an, dia akan jadi an yalhaba, tukar bagi atas. Kalau ada lam, dia akan mematikan fi'il mudhari'. Lam yalhab, mati. Dia ni bagi depan bukan sebab khabar, kerana fi'il mudhari' itu tidak dikacau oleh haraf nasab dan haraf jazam. 3 bentuk ni tuan-tuan Yang betul-betul nampak bagi depan kalau mubtada' tu isim dan khabar isim. Tapi mubtada' semua mesti isim lah. Khabar boleh dalam bentuk isim, boleh dalam bentuk ni apa ni? Haraf jar dan isim selepas dia. Boleh juga dalam bentuk fi'il. Ya, macam ini. Hum la yarji'un. Ikut pattern 1 ke 2 ke 3? 3. Dia dalam bentuk fi'il. Fi'il kan? Dia fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Hum. Mereka tidak kembali. Hum tu siapa? Orang munafik. Ya. Jadi perkataan tu barulah jadi khabar. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Maka hum, mereka, iaitu orang munafik, la yarji'una, tidak kembali, ya, daripada mana? Daripada kesesatan dia. Tak boleh nak balik dah, ya, sebab Allah dah tutup pintu dia. Sebab Allah kata dia pekat, tak nak dengar. Allah dah kata dia bisu, tak nak bercakap kebenaran yang dia dah jumpa, dan buta, tidak mahu melihat kebenaran. Lalu mereka itu tidak kembali semula kepada Islam daripada kesesatan mereka. Okey? Boleh tuan-tuan dan perempuan? Okey. Kalau kita tengok perkataan yarji'u ni, contohnya, mari kita main dengan sifat kita. Cuba tuan-tuan buka kamus. Walaupun tuan-tuan dah tahu, tapi buka juga kamus, sebab kita nak main. Bagi tahu kepada saya 3 perkara penting yang mesti dibagi tahu oleh kamu. Siapa dia? Fi'il madhi, kedua mudhari', ketiga masdar. Jumpa dah? Tuan-tuan dah jumpa ke belum? Cuba cari sampai jumpa. 108. 108 kiri ke kanan? Kanan ni. 5 daripada bawah. Dah jumpa semua? Okey, macam mana fi'il madhi dia berbunyi? Raja'a.
Macam mana fi'il mudhari' dia berbunyi? Yarji'u. Ketiga, macam mana masdar dia berbunyi? Ruju'an. Lagi? Satu je. Okey, kita terima dalam kamus kita, dia panggil cakap Melayu ni, rujuk. Ruju'an itu boleh 3 baris lah. An, in, un. Dia isim boleh 3 baris tu. Saya nak bagikan depan lah. Ruju'un. Yelah, itu kalau nak bagi atas ada alif. Kalau nak bagi depan, ruju'un. Kalau nak bagikan bawah, ruju'in. Dia sama. Dia isim. Ini isim kan? Boleh 3 baris. Kalau nak bagi ke atas, macam itulah. Biasa biasa orang-orang pondok dan buku kita ni membariskan masdar bagi atas lah. Tapi tidak semestinya dia bagi atas. Dia boleh bagi depan juga. Macam ni, sebab isim boleh terima berapa baris? 3. Sama ada depan, atas ataupun bawah. Kalau bagi bawah bunyi macam mana? Ruju'in. Begitulah. Sebab kita boleh mesti luaskan kita punya minda untuk melihat isim. Dia nampak satu, mesti nampak ni juga, mesti nampak ni juga. Dan bila isim boleh terima apa? Alif lam. Kalau kita tahu alif lam dia jadi apa ni? Macam mana bunyinya? Ar-ruju'. Tak boleh on dah. Sebab ada alif lam tak boleh tanwin. Kalau di sini ar-ruju'ah, ini ar-ruju'i. Sebab kita belajar isim. Ini isim. Kalau kita nak bagikan depan, menurut diagram kita warna purple ni, isim bila bagi depan namanya isim apa? Marfu'. Ada berapa keadaan dia? 6. Dia mesti ada alasan tu. Kalau isim tu baris atas, dia panggil isim apa? Mansub. Ada berapa keadaan dia? 11. Dia bagi hujung dia tu macam tu. Kita akan bariskan dengan alasan. Kalau dia bagi bawah, ada berapa keadaan? 2 keadaan dia. Ya? Ikut kita punya diagram isim ni. Kalau isim marfu' ada 6 keadaan dia. Kalau isim mansub ada 11. Dan kalau isim majrur bagi bawah ada 2. Kalau dia mengikut ada berapa? Ada 4. Bawah tu dia panggil tawabi'. Okey tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan tengok pattern baris dia tu. Tengok baris dia ialah fa'ala. Betul tak? Raja'a. Kemudian fi'il mudhari' dia tengok bagi bawah tu yaf'ilu. Cuba tuan-tuan perhatikan, dia sefer satu apa? A kah, B kah, C, D, E, F. Ada 6. Dia adalah fa'ala yaf'ilu. Satu B ya. Okey, jadi kita putuskan satu B. Kenapa kita kata satu B? Sebab kamus bagi tahu, bukan sebab kita reka. Sebab orang Arab sebut raja'a yarji'u. Dia tak baca raja'a yarja'u, yarju'u. Ya? Macam kita ulang lah, banyak sangat dah saya ulang. Contoh ya, pergi itu bahasa Melayu kan, kena rujuk orang Melayu cakap. Ya? Jangan ikut orang kata pirgi tu. Ya? Itu bukan orang Melayu. Saya pergi masjid dia kata. Jadi kita kena merujuk orang Melayu sebut yang betul. Jadi orang Arab sebut dengan betul yang raja'a yarji'u. Dengan tu kita baru dapat menentukan pattern dia. Dia adalah pattern fa'ala yaf'ilu, iaitu satu B. Diagram kita warna apa tu? Kuning. Okey. Dengan ni tuan-tuan akan dapat menterjemahkan raja'a. Apa makna raja'a? Dia telah apa? Kembali, ulang. Okey. Dapat terjemahkan fi'il madhi. Sebab fi'il madhi bermula daripada kuat.
Okey, fi'il mudhari' apa maknanya? Dia sedang atau akan. Mana dapat tu? Dia tu. Sebab permulaan fi'il mudhari' berpunca daripada huwa. Dia sedang atau akan pulang atau kembalilah. Okey. Kalau masdar iaitu kata terbitan, macam mana nak terjemahkan dia? Ya, kepulangan. Kepulangan. Ya? Boleh? Cuba tuan-tuan tengok sefer kolom nombor 4 apa pula? Isim apa? Isim fa'il. Macam mana bunyinya sefer 1C? Fa'ilun. Fa'ilun. Macam mana bunyinya? Raji'un. Apa mana raji'un? Orang yang pulang, yang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un ramai ke seorang? Kalau di satu orang. Ini kalau kita nak pecah guna diagram warna apa ni? Hijau, sebab dia isim. Apa tanda dia isim? Tanwin. Cuba jalankan hijau. Okay, seorang lelaki yang pulang. Raji'un, dua orang lelaki yang pulang. Ataupun orang-orang lelaki yang pulang. Itu wa inna ilaihi raji'un. Apa makna wa? Inna na kami ilaihi kepadanya. Kepada siapa? Raji'una, orang-orang yang kembali. Sebenarnya tuan-tuan kena ambil ni dulu, tangkap yang ini, lepas tu ni tahukan sini, ya, barulah senang. Wa inna kami adalah raji'una, orang-orang yang kembali atau ilaihi kepadanya, iaitu kepada Allah. Ya, ini susunan dia begitu. Okey, itu daripada raji'un. Nampak raji'un jangan satu ni je, mesti dapat pecahkan kepada dua orang dan ramai. Kalau seorang perempuan yang pulang dipanggil raji'atun. Kalau dua orang ataupun raji'ataini. Kalau perempuan-perempuan yang pulang raji'atun ataupun. Okey, tengok kolom nombor 5 pula. Isim apa tu? Isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul? Yang kena buat. Macam mana bunyinya? Maf'ulun, maf'ulun, maf'ulun. Ya tuan-tuan? Marju'un. Ni cakap Melayu kan? Cakap Melayu kan? Merajuk. Marju'. Apa makna marju'? Orang yang dikembalikan, dipulangkan selepas dia merajuk lah kot. Agaknya lah, saya pun tak pasti ni cakap Melayu ke, ya? Dia marju' tu makna orang yang dipulangkan semula, ya? Okey, cuba tuan-tuan tengok kolom nombor 6, fi'il apa? Fi'il amar. Macam mana satu C berbunyi? Fi'il amar. If. Satu B. Sorry, satu B. If. Irji'. Makna irji'? Pulanglah, kembalilah oleh apa dhamir dia? Terbalikkan sefer kita tahulah. Cuba tengok fi'il amar bermula daripada apa? Kalau mati anta. Apa maknanya? Engkau. Irji', kembalilah oleh engkau, pulanglah oleh engkau. Okey, kalau nak jalankan ni guna kalau ada fi'il amar. Cuba jalankan. Anta irji', antuma
Irji'a. Antum? Apa makna irji'u? Kembalilah oleh kamu semua. Anti? Irji'i. Okey. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa makna irji'i? Oleh engkau. Laki perempuan? Perempuan tu siapa? Iaitu nafsul mutmainnah. Nafsu tu adalah muannas. Ada dalam buku kita nanti, ya. Dah tak ada nanti-nanti dah. Lepas ni buka sendiri, ya. Sekarang ni saya nak fokus ni dulu. Nanti buka banyak-banyak, nanti tak kesampaian hajat. Azan? Azan betul-betul tu? Bukan Singapura punya. Okey, tangguhlah. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana